Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, Alhamdulillah kita sambung pengajian kita. Masih lagi dalam bab Mu'tadah Mumayyizah. Tapi dalam kategori tempoh adat berbeza dengan tamyiz. So kita masuk pada bab 3 jenis darah. Bila bab 3 jenis darah, seperti saya ulang banyak kali, sebenarnya slide untuk Mu'tadah Mumayyizah ni sama sahaja dengan slide Mubtada'ah Mumayyizah sebab kaedah dia guna sama kecuali pada satu masalah saja yang telah kita bincang sebelum ni. Jadi, okay, kita tengok yang apa ni slide sekarang ni 117. Okay, kita tengok adat dia berbeza dengan tamyiz. Adat dia 5 hari. Okay. Dan saya telah jelaskan warna merah ke warna apa itu tidak mempengaruhi keputusan hukum. Okay, bilangan sesahaja. Tapi saja saya letak kerana untuk kita lihat supaya kita faham bahawa warna itu tidak mempengaruhi hukum. Okey. Adat haid 5 hari. Kemudian pada bulan berikutnya dia istihadah yang mana darah merah 5 hari, hitam 6 hari, merah 15 hari ataupun 10 hari. Maksud yang kenapa saya letak slash di sini makna sama ada merah kedua itu 15 hari ke atas ataupun kurang daripada 15 hari, keputusan dia, hukum dia sama. Okey. Merah 5 hari, 6 hari, hitam 6 hari. Di sini darah 3 jenis ataupun 3 blok darah di mana darah kuat duduk di tengah. Darah hitam itu adalah darah kuat. Dia duduk di tengah. Jadi dia bukan mula-mula tapi duduk di tengah. Bila situasinya begini, maka kita tengok step pertama, step kedua, step ketiga. Step 3 kita cek syarat tamyiz. Selepas kita kena pasti darah kuat darah lemah, kita dapati ni saya shortcut saya terus pada itulah langkah yang ketiga. Kita cek syarat tamyiz, memang cukup syarat tamyiz. Jadi di sini berhukum pada kaedah tamyiz. Maka 6 hari sahaja sebagai haid. Manakala darah lemah kiri dan kanan dia dikira sebagai darah istihadah. Yang ni sama je. Saya laju sikit bab ni sebab sama je dengan bab Mubtada'ah Mumayyizah. Cuma beza kita sebut ini je tempoh adat berbeza dengan tamyiz supaya kita faham bahawa sama ke berbeza tamyiz berkuat kuasa. Kecuali dalam satu kes ada yang kita bincang sebelum ni, adat dan tamyiz boleh diterima pakai. Okey. Kalau adat berbeza dengan tamyiz lagilah tamyiz itu akan diterima pakai. Okey. Sekarang kita pergi kepada masalah 3 jenis darah juga. Tetapi yang duduk di tengah tu adalah darah lemah. Tadi darah kuat. Ini darah lemah. Okey. So kita tengok. Apabila berlaku 3 blok darah pun 3 jenis darah kuat, lemah, kuat. Kita pada langkah pertama tu kita tengok hari, langkah kedua kita tengok warna, langkah ketiga kita akan tengok darah kuat, darah lemah mana satu kita kena pasti. Jadi kat sini darah kuat, darah hitam, darah lemah, darah merah. Seterusnya kita cek syarat tamyiz, cukup syarat tamyiz. Warna kuat tak lebih pada 15 hari, memang cukup 24 jam. Warna merah pun okey, cukup syarat tamyiz yang 3 tu. Dan seterusnya kalau 3 blok darah kita ada lagi. Pada langkah 3 tu kita kena cek apa? Kita kena cek adakah gabungan darah kuat pertama dengan darah lemah itu melebihi 15 hari ke atas ataupun tidak. Melebihi 15 hari atau tidak. Setakat 15 hari tak apa. Sebab haid boleh paling maksimal 15 hari. Okey. Kadang terminologi guna salah juga baru makna. Ataupun istilah kita guna salah. Mana apabila gabungan darah kuat pertama dengan darah lemah kedua itu melebihi daripada 15 hari maka tak boleh gabung. Jadi kat sini kita tengok 7 campur 3. 7 campur 3 baru 10 hari. Tak melebihi pada 15 hari.
Dia mesti belum melebihi maksimum haid. Mana kalau kita nak gabung pun boleh. Jadi mengikut Ar-Ramli, selagi mana gabungan darah kuat 1 dan darah lemah tidak melebihi 15 hari, maka digabungkan mengikut Ar-Ramli. Tetapi mengikut Ibn Hajar, dia berpandangan tidak gabung 7 hitam pertama sebagai haid, manakala merah dan juga hitam ini dikira istihadah. Itu je beza antara dua pandangan ini. Okay, sama ada nak gabung ke tak nak gabung. Apabila gabungan tersebut tidak melebihi 15 hari. Jadi kita kena tahulah dalam masalah ni. Tapi yang mana kaum muktamad? Kau Ar-Ramli yang mengatakan gabung. Okay. Benda ni saya dah ulang sebenarnya. Ini 4 jenis darah. Sama juga seperti yang kita belajar dalam Mubtada'ah Mumayyizah. Kalau 3 blok darah, kita akan tengok gabungan 2 yang pertama. Kalau 4 blok darah, kita akan tengok 3 yang pertama kita gabung. Cukup tak melebihi 15 hari atau tidak? Kalau melebihi, ittifaq darah yang pertama saja haid. Kalau tak melebihi, ada khilaf. Di mana ada yang pandangan. Contohnya Ar-Ramli dia mengatakan gabung. Qaulu sahabi tu yang kata kau gabunglah, antaranya Ar-Ramli. Qaulu Laqti ni dia tak gabung. Jadi kerana itu dia kata mengikut qaulu sahabi ini, hitam itu hitam, merah dan hitam kedua bila kita campur baru 14 hari, maka dia boleh gabung dan dijadikan haid. Mana hitam, merah, hitam tu dia gabung, dikategorikan sebagai darah kuat. Sebab hitam, merah, hitam dia apik tu. Jadi dia boleh menjadikan darah merah tu masuk dalam kategori darah kuat. Maknanya dia mempengaruhi kedudukan dia tu. Jadi kerana tu sahabi kata gabung. Qaulul Laqti antaranya Ibn Hajar dia kata tak gabung. Jadi sama je dengan tiga warna dengan tiga jenis ataupun 3 blok darah dengan 4 blok darah. Kaedah dia kita akan yang terakhir tu kita tak gabung, yang sebelumnya kita akan gabung tengok melebihi 15 hari ataupun tidak. Okey, kalau tak melebihi ada khilaf, kalau melebihi ittifaq. Okey, kita tengok di sini. Masih lagi kembali semula pada 3 jenis darah, tapi darah merah duduk kat tengah. Sebelumnya kita tengok darah kuat duduk kat tengah. Yang sebelum pada slide yang khilaf tu. Jadi kita tengok hitam, merah kat tengah. Dan merah kat tengah ni pula adalah 15 hari ke atas. Darah lemah 15 hari atau lebih. Tetapi darah hitam tak lebih daripada 15 hari. Mana cukup syarat tamyiz lah. Cukup syarat tamyiz. Syarat 1 dan syarat 2. Syarat ketiga pun darah lemah pun memenuhi syarat. So, bab ini bab tamyiz. Cuma apabila darah lemah dia 15 hari ke atas dan dia duduk di antara darah kuat. Dengan kata lain, kalau kita datang darah lemah, kemudian kalau dalam bab, saya pernah sebut dalam masa Mubtadah, kalau datang darah lemah, kemudian datang darah kuat, maka darah kuat itu dikira sebagai haid. Kalau dalam bab istihadah lah, kalau dalam bab 15 hari, 15 hari, 15 malam, semuanya haid. Itu kita kena faham. Jadi, oleh kerana dia 15 hari ke atas, dia boleh menjadi suci antara 2 haid. Dia boleh menjadi suci antara 2 haid. Bermakna ini haid dan ini haid. Sebab dia boleh menjadi suci antara 2 haid. Kalau dia 15 hari ke atas, darah lemah. Bukankah orang yang dia beristihadah dikira orang yang suci? Mana dia wajib solat. Sebab tu dalam kitab fiqh dia sebut istilah dia wadda'ifu. Dia kata dan darah lemah itu adalah dia sebut tuhrun. Dia sebut mana berada dalam keadaan suci. Memang darah tu darah istihadah, tapi perempuan itu dikira perempuan yang suci. Walaupun dia beristihadah, bila kata dia suci, maknanya dia wajib solat, dia wajib puasa. Bila kita kata iktibar dia sebagai suci, bermakna dah 15 hari ke atas, kita dah faham selama ni, sekurang-kurang suci antara 2 haid adalah 15 hari, 15 malam. Kali ni, haidnya, istihadahnya 22 hari. Maka, ataupun dengan kata lain, darah lemahnya dah 22 hari, maka dia boleh menjadi suci antara 2 haid. Maka sebab itulah, hitam pertama dikira haid, hitam kedua dikira haid untuk kitaran berikutnya. Ini sama macam kita belajar bab Mubtada'ah dulu. Okey, di dua ni, slide yang sekarang ni sebenarnya nak menunjukkan bahawa empat jenis darah.
Okey, 4 jenis darah. Yang mana kita dapati darah merah yang pertama tu 15 hari. So macam mana kita nak selesaikan masalah selepasnya? Okey, yang biru ke atas ni, kotak-kotak ke atas ni nak menceritakan pada hari kejadian. Bagi orang yang ada ilmu, dia akan buat macam ni. Kalau orang yang tak ada ilmu, yang ni dia tak buat, yang ni tak buat. Yang ni confirm lah. Okay, pada hari kejadian. Keputusan yang haid 1 istihadah ini adalah setelah dia kering, darah dia pun merujuk kita. Maknanya ni keputusan dah settle. Ini adalah keputusan setelah dianalisa kedudukan dan bilangan darah dia serta warna darah dia. Jadi penyelesaian dia beginilah. Tetapi pada hari kejadian tu, kan pada hari kejadian dia datang haid 7 hari hitam. Lepas tu hari ke-8 merah, dia tak solat lagi sampai hari ke-15. Kan dia tak akan solat pada hari ke-5. Tiba-tiba pada 16 hari bulan, darah ada lagi. Dia pun akan mandi. Siapa-siapa pun sama, maknanya dia tahu darah dia sudah melebihi 15 hari, maka dia pun mandi pada hari ke-16. Kecuali dia memang tak tahu hukum langsung. Selagi mana dah ada darah, dia tak solat. Itu orang tak belajar langsung. Tapi kita yang tahu maksimum haid 15 hari, maknanya bila darah keluar hari ke-16, kita mandi. Dia mandi. Dia mandi pada hari ke-16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tiba-tiba pada 23 hari bulan, pada hari kejadian ni, ada darah hitam. Bagi orang yang belajar, dia tahu dia kena stop. Kenapa dia kena stop? Sebab dia ada ilmu bahawa darah lemah sudah 15 hari. Lain kalau darah lemah kat sini 14 hari ataupun 10 hari. Dia dah belajar bahawa kalau darah lemah duduk antara darah kuat dan dia 15 hari ke atas, dia boleh menjadi suci antara dua haid. Jadi bila datang darah kuat kembali, bermakna yang ni boleh dihukumkan haid. Jadi orang yang belajar pada hari kejadian, dia tak solat dah ni. 23 hingga 27. Okey? Dia tak solat. Tapi kalau orang yang tak belajar, orang yang tak belajar, 16 hari bulan mandi tadi, dia solat sampai 28 hari bulan. Sejak dia ambil hukum 15 pertama haid, 15 kedua sebagai istihadah. Dia solatlah sepanjang ni. Tapi orang yang belajar, dia akan tahu. Kat sini dia kena stop solat. Kemudian bila datang darah merah balik, dia tahu dia dalam kes bab tamyiz. Orang yang belajar, dia akan boleh. Pada hari kejadian tu, dia dah boleh buat keputusan kat sini, darah merah ini dikira darah istihadah. Tapi orang tak belajar, macam tadilah. Hari ke-16 sampai hari ke-30, dia akan solat. Mana kalau bulan puasa, dia akan puasa. Tapi bila diputuskan hukum, setelah dia merujuk pada ustaz ke ustazah, ataupun dia belajar balik semua-semua tengok apa yang dia hukumkan dulu salah, maka kat mana dia kena ganti? Yang mana diputuskan sebagai istihadah, kat situ dia kena ganti. Kat sini dia tak gantilah sebab memang dia solat. Kat sini dia ada kena ganti, itu 8 hingga 15 hari bulan. Sebab dia tak solat sampai 15 hari bulan kan. Dia kena qada solat kat situ. Okey? Kalau dia tak puasa pun dia kena qada puasa. Okey? Kalau kat sini dia solat tak pakai. Kalau kat sini dia puasa tak pakai, kena qada. Okey? Ustaz, nak tanya. Yang belakang tu kan, yang 5 hari campur darah merah tu 3 hari, baru 8 hari kan? Tapi sebab dia punya adat haid 5 hari, maka yang 3 hari tu dikira istiadah. Bukan itu sebab dia. Sebab kes keseluruhan ini adalah kes istihadah. Kita kena tengok keseluruhan. Okey, saya tunjuk dekat apa beza dengan mana pen saya. Okey. Saya tunjuk lakaran. Beza antara dua kes ini baru boleh nampak nanti. Sekejap sebelum saya teruskan. 1 minit.
Okey, kita tengok dua perbezaan senario. Okey. Senario tadi, macam mana senario tadi lupa dah. 7, 15, 53. Okey. Hitam 7 hari. Merah 15. Kemudian hitam berapa hari tadi? 5 Okey, 5 hari. Kemudian merah 3 hari. Jadi keputusan kita ini haid, ini istihadah, ini haid, okey. Ni haid 1, ni haid 2 Haid 1, ni haid 2. Dan ini istihadah juga. Okey, itu yang dalam slide tadi. Yang kedua, senario kedua, okey, 7 hari suci, 7 hari dataran darah merah, 15 hari suci. Saya buat hijau tu makna suci. Kemudian dataran darah hitam 5 hari. Kemudian dataran darah merah 3 hari. Keputusan sama ke akan berbeza? Ustazah Rosmin, keputusan akan sama ke berbeza? Yang ni confirm lah kita kata hit, semua orang akan jawab ini hit kan? Ini hit. Yang 15 hari ni dia nakok. Ini nakok ya. Okey. Okey, ini nakok, mana suci. Yang belakang tu So 5, adakah keputusan yang belakang tu sama dengan kat atas ni? tak sama. Keputusan dia macam mana? 5 campur 3 tu dikira hit. Pandai Ustazah, Alhamdulillah, mumtazah. Sebab apa kita tak boleh kata seperti di atas? Seperti yang ni? Kenapa tak sama? Sebab yang atas tu sebab darah dia berterusan. Ya, Ustazah dah jelas. Maknanya kita tahu ini bab istihadah. Kita kena tengok daripada awal sampai akhir. Kan darah semua keluar tu. Kan? Daripada 1 bulan sampai 30 hari bulan. Tapi yang ni, darah keluar. Kemudian dia suci. Bukankah selama ni kita faham? Kalau kita sudah melalui 15 hari suci, 15 hari 15 malam, bukankah darah yang keluar berikutnya dikira darah haid? Itu kaedah asas. Jadi 5 dengan 3, kita tak boleh nak kata 5 dengan 3 ini. Ini kitaran baru. Tak boleh kata 5 haid, 3 istihadah sebab 5, 3 baru 8. Tak lebih lagi 15 hari. Dia bukan bab istihadah. Tapi yang ini, dia memang bab istihadah daripada keseluruhan kes tu kita kena tengok. Okey, ini kitaran pertama, ini kitaran kedua. Dipisah oleh nakok. Walaupun di sini kita hukumkan dia suci, tapi dia beristihadah. Kes ini adalah kes istihadah. Kes ini bukan kes istihadah. Ini kes haid biasa ni. Yang kita duk pegang selama ni, mari dah bila suci kita tak susah hati, memang semua orang akan faham bila dah 15 hari suci darah berikutnya haid. Dan kita akan pegang kitaran kedua tu akan sedikit haid selagi mana tak melebihi 15 hari 15 malam. Lain kalau sebuat kat sini 13 hari. Jadi 5 hingga 3 campur 13 18 kan? Bermakna ini dah jadi ke istihadah. Mana haid, mana istihadah? 5 hari itulah. 5 hari tu haid. Ni bab mumayyiz. Bab mumayyizah. Alhamdulillah Ustazah dah jelas. Maknanya yang hitam ni sebagai haid, ini istihadah. Kenapa ni? Sebab dia bab tamyiz. Kita menggunakan kaedah tamyiz. Di sini kes haid biasa, bukan daripada awal istihadah. Istihadah dia bermula kat sini. Kalau kita letak 13 kat sini. Tapi kalau dia tak melebihi, kalau dia tak melebihi tadi yang asal saya letak 3,
maka dia kesemuanya haid. Tu kita kena faham beza antara yang ni dengan yang kedua. Yang pertama dengan yang kedua. Boleh faham ke ada nak tanya soalan? Hanya kerana ini nakak, terpadam, sorry. Okay. Hanya kerana yang ni dia adalah nakak, beza dia hanya di sini sahaja. Okay, saya buat NQ lah nakak. Faham? Okay. Beza dia kat situ je. Ini akan mempengaruhi hukum selepasnya. Okay, ada soalan? InsyaAllah faham salah. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita sambung pada slide berikutnya. Latihan ni sama je dengan latihan 6 tau. Cuma saya letak ni sebab nak sebenarnya kenapa saya buat sama, saya nak tunjuk bahawa kalau beza pun adat keputusan dia begitulah ikut kaedah tamyiz. Jadi angka-angka ni sama je dengan latihan 6. Ya, dia boleh kalau dah buat latihan 6 betul lah tu. Sebab kita tengok kita dah belajar tadi semua ni boleh refer pada slide-slide sebelumnya. Boleh tengok bila buat latihan tu tengok contoh. Kalau kita dah faham tadi saya jelaskan bila 3 blok darah kita tengok je. Cukup tak syarat tamyiz terus je kita zoom tengok syarat tamyiz cukup kemudian okey ini 3 blok darah. Kita tengok mana kita boleh dah express pergi langkah 3. Pergi langkah 3 tengok okey. Tapi kena berhati-hati juga kadang-kadang saya bagi soalan tak cukup macam dulu tak cukup tak lebih pada 15 hari. Yang penting langkah pertama dari sini kita nampak dah. Tengok begitu tahu dah lebih daripada 15 hari kan. Jadi bila kita tengok 6/6 12, 5/5 12 kita tahu ini akan ada khilaf. Okey? Kat kita punya latihan ni dia berbeza dengan Ustazah punya. Yang sini dah ada jawapan. Tapi yang tu silap. Tolong yang tu ada kesilapan. Yang dulu saya letak 20 kat sini, betul tak? Betul. Sebenarnya kat sini saya letak 16 kan? Betul. Yang mana jadi dia jadi ghair mumayyizah. Jadi bila saya betulkan balik slide ini, tak fair saya buat latihan sebab kita masih dalam bab mumayyizah, kita bukan ghair mumayyizah. Jadi saya ubah baliklah. Tapi kalau nak kekal 20 pun tak ada masalah. Cuma dalam jawapan tu saya tersilap. Saya sepatutnya saya tak letak jawapan. Bukan khilaf dalam masalah tu. Dalam masalah 20 tu yang dalam latihan yang ada dengan tuan-tuan dan puan-puan tu, kes ini jadi kes ghair mumayyizah. Yang kita belum belajar lagi. Sebab tu saya tukar balik. Boleh maknanya soalan tu kalau nak kekal tapi tak boleh pakai jawapan dalam tu salah sebab saya tulis khilaf. Sepatutnya dia adalah GM. Apa dia? Memang tulis GM. Memang dia tulis kat sini GM yang Ustazah letak 20 hitam tu. Ana tulis GM ya? Betul lah tu sebab ada satu versi tu saya tersilap. Tapi betul lah tu kalau GM, kalau betul jawapan tu yang nombor apa ni, yang ni pun GM, betul lah. Tapi sekarang ni yang saya paparkan sebab saya nak jadikan semuanya kes mumayyizah. Sebab dia berkaitan dengan bab mumayyizah. Tak ada salahnya dengan soalan tu, boleh nak kekalkan. Tapi kalau yang kat saya terpaparkan sini semuanya kes mumayyizah. Yang dalam slide yang soalan tu ada campur GM dengan mumayyizah. Jadi tak ada masalah. Cuma jawapan tu takut sebab saya tak ingat ada satu versi tu jawapan saya tersilap tulis. Tapi yang penting dah faham, kita tengok kat sini. Kalau macam soalan terakhir 9 merah 3 kuning 9 merah, kita tahu kuat dengan lemah sebab merah dah kuat, kuning duduk kat tengah. Jadi dia sama je kes yang ni dengan nombor 1 ni. Yang kes ni sama dengan kes ni. Kita tengok 5 dengan 15 dah lebih 15 hari. Tak akan ada khilaf. Macam tu lah. Jadi bila ada 2 warna, sebab tu saya ajar langkah pertama tengok berapa hari, langkah kedua tengok warna, langkah ketiga kena pasti darah kuat, darah lemah. Syarat tamyiz, dan kalau 3 blok ke atas kena tengok boleh gabung ke tidak. Okey, boleh gabung mana
Boleh gabung tu maksudnya lebih 15 hari atau tidak. Kalau lebih, tak ada gabungan, tak ada pandangan yang kata gabung, maknanya tidak ada khilaf. Okey, boleh ya? Saya ringkaskan begitu sebab rasanya insya-Allah semua dah boleh faham. Untuk buat latihan ini, boleh rujuk pada rajah sebelum-sebelumnya. Okey? Ada nak tanya tentang soalan ni? Jangan risaulah dengan soal slide yang apa ni yang ada tu dengan soalan yang berbeza untuk satu apa ni untuk yang ni dengan yang ni tak ada masalah. Yang situ letak 20, 16 semua jadi JM. Tapi sebab kita tak belajar lagi tu yang saya buat yang versi saya sekarang ni yang terkini saya kekal saya tukar untuk jadi JM semua kes tu. So tak ada masalah tak ada masalah dengan soalan tu. Okey. Kalau tak ada masalah, kita masuk kepada latihan 8 ni ada tak? Ada tak Ustazah latihan 8? Ustazah Rusmin? Dengar ke? Dengar tak? Dia Ustazah sama macam yang slide Ustazah ni lah. Okey. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang ini jawapan dia kena rujuk pada slide. Mana kalau kita memahami tentang keadaan mandi mubtada'ah bil mumayyizah yang mumayyizah, keadaan mandi mumayyizah. Saya ada bagi tak? Dia sama je ya. Tengok daur ni. Refer kepada jadual ini. Slide nombor 88. Ya. Untuk jawapan. Maknanya memang daur pertama akan mandi hari ke-16. So pada daur berikutnya dia akan ikut adat sebelumnya. Dan kalau yang terakhir itu tak cukup 15 hari 15 malam, dia akan jadi seperti dalam keterangan. So jawapan dia kat situ ya. Untuk soalan 8 ni. Soalan ya. Semua beza dia walaupun saya bercerita tu dalam bab mubtadah tak ada isu sebab kita kata dia sama. Jadi beristihadah 6 hitam ni bab mumayyizah 6 10 sama dengan figure tadi kan yang soalan nombor pertama ni. Okey. Selama 2 bulan berturut-turut. Maknanya kita faham kalau daur pertama itu dia akan mandi pada 16 hari bulan sebab masa tu dia tak tahu lagi dia akan beristihadah. Okey, pada daur kedua dia tengok maknanya sama je irama, dia boleh pakai adat yang sebelumnya. Maknanya lepas 6 hari hitam tiba-tiba 6 mari 6 merah. Jadi dia boleh pakai adat sebelumnya iaitu pada hari yang ke-7 dia dah mandi. Okey. Ataupun dia pakai kalau dia pakai pandangan Ar-Ramli bermakna dia tak mandilah pada pada hari bulan. Kalau dia pakai Ibn Hajar dia akan mandi pada hari ke-7. Tapi kalau dia pakai pandangan mana kita seperti saya sebut kita pakai pandangan Ar-Ramli itu gabung 6 campur 6 12 ini dijadikan haid. Jadi pada bulan kedua dia akan mandi pada hari ke-13. Ya, dia akan mandi pada hari ke-13 pada bulan kedua. Pada bulan ketiga ataupun daur ketiga daur 1, 2 dan 3 masuk bulan tu mana kita kata kitaran berikutnya pada bulan ketiga dia keluar 6 hari hitam, 6 hari merah, 1 hari. Jadi 6 1 baru 13 hari. Dia masih belum melebihi 15 hari. Jadi daur ketiga itu walaupun pada hari kejadian dia ikut adat sebelumnya dia mandi pada hari ke-13. Tengok-tengok keluar darah hitam itu hanya setakat 1 hari sahaja, tak melebihi. Maknanya bila jumlahkan tak melebihi. Jadi dia kena kalau pada hari kejadian tu dia mandi pada hari ke-13, maknanya dia kena mandi balik pada hari ke-14. Sebab ternyata bahawa darah tak melebihi 15 hari. Mana tak berlaku istihadah lah pada bulan ketiga ni. Begitulah seterusnya soalan nombor 2 tu cara kita. Boleh rujuk slide yang telah saya tunjuk sebelum ini. Okey. Kita masuk pada muqtadah mumayyizah bab 3 warna. So rajah kat sini 100% sama dengan mubtadaah mumayyizah.
Ya, mubtada'ah. Saya pernah buat pembetulan dahulu. Masa bincang, masa kelas yang mula-mula, saya buat jadual ada 2 khilaf antara Romli dengan Ibn Hajar. Sebenarnya dalam kes 3 warna ini, kalau 2 warna pertama tu kita gabung tak lebih 15 hari 15 malam, tidak ada khilaf antara Romli dan Ibn Hajar. Ya, Maulana Mansur pun dalam kitab tersilap juga setelah bincang tengok buku kitab lain, bincang balik dengan Maulana Mansur pun perbetulkan balik dalam kelas. Buku kekal ada kesilapan, hanya orang yang telaki saja yang tahu ustaz dah buat pembetulan. Jadi saya mengajar sekarang ni saya dah siap-siap buat pembetulan. Okey, jadi dia tidak ada khilaf antara Ar-Romli dan Ibn Hajar, tapi ada khilaf dengan lain, tapi kita tak highlight. Kita tak akan highlight lah pandangan yang lain tu. Yang penting kita faham di sini ittifaq antara Ar-Romli dan Ibn Hajar, maknanya gabung antara kedua-duanya bila mencukupi 3 syarat yang kita dah belajar dulu masa mubtada'ah mumayyizah. Bila 3 warna maksudnya 3 darjah darah, kuat, lemah, paling lemah. Kalau dia tersusun cukup syarat dia, syarat pertama darah kuat keluar dahulu, kemudian diikuti dengan darah lemah, kemudian baru dan akhir sekali darah paling lemah, dan syarat ketiga gabungan darah kuat dan darah lemah tak melebihi 15 hari. Maka keputusan dia 5 hari hitam dan 5 hari merah ini dikira haid, kuning itu sebagai istihadah. Tak kira sama ada darah paling lemah itu 15 hari ataupun 15 hari ke atas ataupun kurang daripada 15 hari. Okey. Selaju sikit bab sama saja dengan bab mubtada'ah. Yang ni pun kita dah belajar dulu. Sebab mubtada'ah. Apabila merah, hitam, kuning, maka hitam duduk kat tengah sekarang ni. Dia kalau hitam tengah, kiri kanan dia lemah ataupun kiri kanan dia ada lemah dan paling lemah, maka memang haid sahaja. Haid dikira darah yang kuat sahaja, iaitu darah hitam. Sebab berdasarkan pada kaedah tamyiz. Cuma yang ada khilaf dalam bab 3 warna ini apabila darah paling lemah duduk kat tengah. Darah kuat paling lemah. Dan akan ada khilaf sekiranya darah lemah yang terakhir itu 15 hari ke atas. Ada maknanya sebab kau tengok slide berikutnya akan ada beza pandangan. Kat sini sahaja khilaf. Ya, ada khilaf antara Ar-Romli dan Ibn Hajar di mana Romli kata tak gabung, Ibn Hajar kata gabung. Ini dia berbeza pandangan sikit ketika dalam bab 3 jenis darah antara Romli kat 3 jenis darah dia kata gabung. Ibn Hajar kata tak gabung. Dalam bab 3 warna darah dan darah paling lemah duduk kat tengah, Ibn Hajar kata gabung antara darah kuat dan darah paling lemah. Yang bakinya dikira istiadah dengan syarat darah lemah lebih daripada 15 hari. Tetapi kalau darah lemah itu di bawah daripada 15 hari, kurang dia ni, darah lemah terakhir kurang daripada 15 hari, maka ulama sepakat mengatakan hanya makna tak ada khilaf lah antara ulama bahawa darah hitam saja haid, darah paling lemah dan darah lemah adalah istihadah. Okey. Okey, seterusnya darah tersusun cantik, darah kuat, lemah dan paling lemah, tetapi bila gabung 2 ni lebih daripada 15 hari, maka ulama juga ittifaq bahawa darah hitam saja haid, yang bakinya adalah istihadah. Sebab apa tak boleh kata gabung? Tak, sebab kita sudah melepasi 15 hari. Tak ada haid. Maknanya kita tak boleh putuskan haid kat sini. Jadi dia sudah menyalahi syarat asas. Itu haid, maksimum haid adalah 15 hari, 15 malam sahaja. Okey. Seterusnya, yang ni pun sama. Kalau tengok, kalau buat berbanding dengan mubtada'ah, rajah ni semua sama. Kenapa jadi sama pula? Sebab dia kaedah sama, kaedah mumayyizah. Okey, jadi bila darah berselang-seling macam ni, mana darah lebih daripada 4 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blok. Kita hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Tapi hitam berhenti sebelum daripada hari yang maknanya dia tak melebihi 15 hari darah hitam. Maka
1 hingga 9 bulan dikira haid, 10 hingga 27 dikira istihadah. Sama seperti kes ini. Kalau hitam ni saya letak kat 17 hari bulan, maka dia jadi GM. Kita akan belajar nanti. So kat sini sebab darah hitam tak melebihi daripada 15 hari dan diikuti dengan darah lemah, paling lemah dan paling lemah, maka dia masih lagi bab tamyiz, maka darah kuat dikira haid, darah lemah dikira istihadah. Sama juga kalau berselang-seli dengan nakak, ya, hitam nakak, kemudian diikuti dengan nakak darah lemah, maka hitam itu dikira haid, dia tak lebih daripada 15 hari lagi. Kita guna kaedah tamyiz lagi dan darah lemah yang berselang-seli dengan nakak itu dikira istihadah. Okey, saya laju sikit ni sebab benda dah kita belajar. Okey, kita tengok latihan 9. Okey. Ini bab 3 warna. Bab 3 warna. Dalam bab Muqtadah. Beza soalan dia hanya seletak adab nahari merah. Okey, nak cerita ini bab Muqtadah bukan Mubtadaah. Okey, dia beristihadah 6 hitam, 6 merah, 10 kuning. 10 kuning. Darah tersusun cantik tak? Soalan pertama ni cukup tak syarat 3 warna tu? Syarat pertama darah hitam, darah kuat keluar dahulu, diikuti dengan darah lemah. Kemudian gabungan tak melebihi 15 hari 15 malam. Cukup tak syarat 3 syarat darah 3 warna? Gabungan melebihi. Cukup tak syarat 3 syarat tu? Cukup. Cukup. Jadi ada khilaf lah kan? Ya. Sorry. Tak ada khilaf. Pening. Tak ada khilaf lah. Okey. Tak ada khilaf dari sudut bolehkah? Mana ulama mengatakan Ar-Ramli dan juga Ibn Hajar kata bolehkah gabung. Jadi 6 adalah haid, 10 kuning sebagai istihadah. Yang kedua, merah, hitam, coklat. Yang mana satu? Yang mana satu haid? 5 hitam je. Ya, betul. 5 merah bukan haid. Ingat latihan mana tadi? Kat sini ni. Ini slide yang berkaitan. Kan? Merah, hitam, kuning. Warna jangan terpengaruh dengan warna. Kedudukan tu kuat, darah merah, darah lemah, hitam darah kuat, coklat darah paling lemah. Itu maksud dia. Prinsip kita bukannya darah kuat lemah. Jadi bila merah, hitam, coklat, darah hitam kuat, darah merah, darah lemah, coklat paling lemah. Dalam slide tadi merah, hitam, kuning. Jadi dari sudut kekuatan darah sama je. Hitam sebagai darah kuat, merah sebagai darah lemah dan kuning sebagai darah paling lemah. Jadi kes ni samalah dengan kes berkenaan. Okey? Jadi hitam saja sebagai haid. Jadi kita dalam nak memutuskan kita kena tahu ini kes apa? Kes mumayyizah. Okey, kalau 5 hitam, 10 kuning, 9 merah? 5 hitam je haid. 5 hitam tu haid. Okey. 10 dengan 9 tu istihadah. Pandai. Ingat slide yang mana? Slide yang ni kan? Yang tadi. Slide ni. Slide ni. Bila merah ataupun darah lemah tu yang terakhir, darah paling lemah duduk kat tengah, ini akan mempengaruhi bilangan dia, ni akan mempengaruhi. Kalau yang akhir ni, ada khilaf kan? Ada khilaf. Ada khilaf. Ibn Hajar kata gabung? Ke tidak? Tak ada gabung lah kat sini, betul tak? Tak boleh gabung kat sini. Tak boleh sebab lebih. Jadi tak ada khilaf di sini. Kalau saya buat kat sini 10, akan ada? Akan ada khilaf. Okey, akan ada khilaf. Jadi kita kena faham. Okey, seterusnya 4 jenis Muqtadah dan Mumayyizah. Okey, sekarang kita masuk pada sepatutnya ini jenis yang keempat betul lah. Jenis yang keempat. Jenis keempat dah ke? Kita dah belajar Mubtadah Mumayyizah, Mubtadah Mumayyizah, Muqtadah Mumayyizah, betul lah. Jenis yang istihadah yang keempat iaitu Muqtadah
ghair mumayyizah. Mu'tadah ghair mumayyizah, sepatutnya saya kena buat slide pemisah supaya kita faham. Kita lupa. Sepatutnya buat macam ni. Ada slide ni sepatutnya supaya kita tahu itu dah jenis yang keempat. Saya terlupa dah tu. Tak apa, tapi faham ya. Kita sudah masuk jenis yang keempat, iaitu mu'tadah ghair mumayyizah. Ini saya terus masuk slide, dibahagikan pada 4 jenis. Okey. Mu'tadah ghair mumayyizah adalah kategori keempat mu'tadah bab istihadah. Kategori keempat bab istihadah ataupun jenis keempat bab istihadah. Jenis istihadah yang keempat. Dan mu'tadah ghair mumayyizah ini pula terpecah kepada empat jenis. Okey, terpecah kepada 4 jenis. Ya, iaitu bila 3 campur 4 semuanya jadi 7. Okey, ni baru saya buat. Okey, kat sini. Saya baru buat nombor 4. Saya untuk jenis yang keempat, mu'tadah ghair mumayyizah, yang ingat waktu dan kadar adat haidnya. Okey, kita tengok bagi mu'tadah ghair mumayyizah. Kat sini saya dah tak bagi makna, saya tak bagi makna mu'tadah dan saya tak bagi makna ghair mumayyizah. Sebab kita dah belajar mu'tadah apa makna dia, ghair mumayyizah apa makna dia. Siapa ingat makna ghair mumayyizah? Makna ghair mumayyizah apa dia? Dia tak mencukupi syarat tamyiz. Okey, itu salah satu. Yang kedua, dia ada 2 makna. Darah berterusan Ustazah. Bukan. Dia satu warna dah. Satu warna saja. Makna dia nampak darah tak ada perbezaan warna. Ghair mumayyizah, mu'tadah kita tahu dia sudah beradab, mana dia bukan pertama kali datang haid. Ghair mumayyizah dia ada 2 makna, kena ingat. Sama ada dia tengok darah, dia belum darah sama warna saja. Itu yang pertama. Makna katalah dia mari darah 30 hari, warna-warna sama saja. Tak ada perbezaan warna. Satu warna, satu sifat darah saja. Okay? Kalau merah-merah saja. Tak campur darah merah ke darah hitam, tak ada. Semua sama warna. Ataupun pengertian kedua ghair mumayyizah, dia akan jadi ghair mumayyizah juga kalau dia ada perbezaan warna tapi tak mencukupi syarat tamyiz. Tu kena ingat. Saya tak ulang balik sebab kita dah belajar sebelum ni. Tapi benda tu semua kena ingat. Okey, bagi mu'tadah ghair mumayyizah, yang ingat waktu dan kadar haid ini terpecah kepada 3 senario. Senario pertama, adat haid dia. Kita mula dah bercakap tentang adat haid sekarang ni. Okey. Adat haid dia 6 hari. Ya. Tak pernah miss. Tiba-tiba pada, katalah bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, memang sama je adat haid dia 6. Pada bulan 7, bulan 7 dia istihadah, bulan 8 dia istihadah, bulan 9 dia istihadah. Okey, ini kita nak cerita kejadian yang sudah berlaku. Okey. Jadi katakanlah pada bulan 7 tu dia berlaku istihadah. Dan dia lihat darah sama sahaja. Ataupun dia lihat darah ada beza tapi tak cukup syarat tamyiz. Bermakna dia GM. Bila GM dalam bab mu'tadah, dia terima pakai adat haid dan suci dia. Okey, jadi untuk bulan 7 tu kalau dia beristihadah selama 30 hari bermakna haid dia 6 hari. Istihadah dia ataupun suci dia selama 24 hari. Begitulah bulan 8 dan bulan 9. Okey. Senario kedua, tak masuk senario kedua. Ini contoh yang sama tadi. Saya cerita secara umum, maknanya kalau lihat darah yang sama. Okey. Sepatutnya saya buat color berbeza ni nak cerita ini color sama, ni pun color sama, ni pun color sama. Maknanya dia beristihadah lah. Dan dia adalah GM. Okey. Tapi contoh ini nak cerita ghair mumayyizah yang tak cukup syarat tamyiz. Okey. Dia 7 hari hitam, 7 hari merah, 16 hari hitam. Nampak Jadi bila kita tengok hitam yang kedua itu sudah lebih 15 hari, 15 malam, maka dia bab GM. Bab ghair mumayyizah. Bila bab ghair mumayyizah, dia kena pakai adat dia. Kalau ghair mumayyizah itu merujuk kepada mubtada'ah, kaedah apa kita guna?
Hmm. Kalau dia mau bertada'ah ke mumayyizah, kaedah formula apa kita guna? Satu hari haid, Mhm. hari istihadah. Berapa? Satu hari haid, Satu hari haid, istihadah? 29 hari istihadah. Okey, makna formula 129. Kena ingat tu. Formula 129 untuk mubtada'ah ghair mumayyizah. Untuk mu'tadah ghair mumayyizah, dia kena guna adat. Jadi, dalam bab ghair mumayyizah ini, kalau refer kepada mubtada'ah, dia lain kaedah dia. Untuk mu'tadah, dia lain kaedah dia. Tapi dalam bab tamyiz sama sahaja. Semua guna kaedah tamyiz. Tapi bab ghair mumayyizah, dia akan berbeza. Sebab orang mu'tadah, dia ikut adat dia. Ya, mubtada'ah ikut kaedah 129 ya. Kaedah tu. Okey. Sekarang kita tengok di sini adat haid dia 7 hari. Okey, maka kita kira 7 hari, hitam itu haid dia, maka bakinya adalah istihadah. Katakan adat haid dia 5 hari, 5 hari tiba-tiba masa istihadah keluar 7 hari hitam, 7 hari merah, 16 hari, maka 5 hari hitam sahaja daripada 7 hari yang pertama tu. Mana 5 hari pertama itu sebagai haid. Kalau adat dia 6 hari, maka haid dia 6 hari, bakinya istihadah. Sebab akan terima pakai adat. Mana kalau saya tukar kat sini 6, maka di sini 6 hari sahaja, maka bakinya adalah istihadah. Mana 6 hari daripada hitam yang pertama ni. Bukan masalah warna hitam tu. Kalau merah duduk kat sini pun maknanya 6 hari yang pertama tu lah. Ataupun 7 hari yang pertama. Okay? Kalau saya tukar. Contohnya saya tukar kat sini. Merah duduk kat sini. Hitam. Hitam berterusan selama berapa 16 campur 7 jadi berapa 23 Okay? 23. Kalau sebab letak merah kat depan, lepas tu 23 hari hitam. Sama juga bab JM juga. Kalau adat haid dia 7 hari hitam, tetap kita ambil 7 hari merah tu. Okay. Begitulah. Mana kita kena ingat muqtadah ghair mumayyizah pakai adat. Okey, senario yang kedua. Dalam kategori pertama, bab ghair mumayyizah, muqtadah ghair mumayyizah, itu ingat waktu dan kadar haid. Waktu tu merujuk tarikh dia keluar. Maknanya dia ingatlah permulaan pada berapa bulan dia keluar, dia ingat. Kadar tu tempoh dia berapa banyak, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Itu maksud dia. Okey. Senario yang kedua, adat haid dia tak konsisten tapi selari ataupun seirama. Dengan kata lain, adat haid dia tersusun dan secara tetap selama 2 pusingan. Sini 357, 357. 3, bulan pertama 3, bulan kedua 5, bulan ketiga 7, 1 pusingan. Bulan keempat dia ulang balik 3, bulan 5, 6, 7. Nampak tak? 357, 357. Dia tersusun macam ni. Dia tak tetap. Adat dia berubah tapi tersusun. Selama 2 pusingan, maka kita boleh jadikan ini sebagai adat haid dia mengikut susunan. Sebab tu kalau berlaku istihadah pada bulan 7, dia pakai 3 haid, 27 istihadah. Bulan 8, 5 haid, 25 istihadah ataupun suci. Maka maknanya darah tu darah istihadah lah. Tapi dia tu dikira suci. Bulan 9, dia ambil 7. Bakinya 23 hari sebagai istihadah. Itu kalau tersusun. Tersusun dan telah berlalu 2 pusingan. Okey. Kalau senario ketiga. Haid tidak konsisten dan tidak seirama ataupun kitaran dia tak berulang. 735, 357. Dia bukan 735, bukan 7. Mana 735, 735. Dia tak jadi macam tu. Kalau 735, 735 dia yang kedua tadi. Dia pusingan dia tersusun dan berlaku selama 2 pusingan. Tapi yang ni dia 735, 357. Dia tidak seirama dan tidak tetap. Haid dia berubah dan tidak tersusun. Maka apabila berlaku istihadah,
pada bulan berikutnya, maka yang mana kita nak pakai? Nak pakai 3 ke nak pakai 5 ke nak pakai 7? Kita pakai yang terakhir. Ya. Pakai yang terakhir. Okey, itu dalam bab muqtadah ghairu mumayyizah yang ingat waktu dan kadar haid. Seandainya ada soalan tak sebelum saya ubah pada kategori yang kedua dalam muqtadah ghairu mumayyizah? Okey, ini contoh lagi ini contoh lagi. Nak ceritanya dan ni sama warna, ni contoh sama warna. Ni contoh berbeza warna dan kita tahu bab ghairu mumayyizah kalau berbeza warna, kalau tak cukup syarat tamyiz, dia pergi kepada ghairu mumayyizah. Okey? Contoh kat sini saya buat, katakan adatnya 7 hari hitam setiap bulan, kemudian adat bertukar menjadi 8 hari. Bulan berikutnya berlaku istihadah, maka guna adat terakhir itu 8 hari. Okey? Kalau seletak merah kat depan, 6 hari, hitam seterusnya, maka dia tak akan pakai 8 hari. Dia tak kira warna. Ingat apabila GM tak tengok dah warna. Bila nak berhukum tu, masa awal-awal tu, kita kena tengok dulu. Masa nak pastikan kaedah tamyiz ke kaedah GM, kita kena tengok juga warna. Tapi bila dah diputuskan ini kes GM, kita tengok adat dia. Adat dia 8 hari. Jadi kalau merah dia 6 hari, kena ambil lah 2 hari lagi hitam tu. Yang penting 8 hari, bukan warna tu. 8 hari adat dia tu. Bakinya istihadah. Boleh faham Okey, insyaAllah. Okey, ada soalan nak tanya? Bagi latihan lah. Saya rasa macam tak ada latihan bahagian ni. Ujung sekali tu pun. Ini tak nak. Saya nak bagi latihan yang ni dulu sekejap untuk kita bincang, nak tengok faham ke tidak. Okey. Kita kata adat dia adat dia 5 hari awal bulan 5 hari awal bulan. Dia keluar darah, katalah adat dia darah hitam. Kemudian keluar darah merah darah hitam selama 8 hari. Kemudian darah hitam 10 hari. Itu darah merah Ustazah yang depan tu. Darah merah. Okey. Darah kedua, darah hitam 10 hari. Dah 18 hari. Mumayyizah ke ghairu mumayyizah? Mumayyizah. Kenapa mumayyizah? Sebab darah yang kuat tu tak melebihi 15 hari. Okey. Jadi itu yang haid. apa dia? Dia hitam tu sebagai haid. Okey, sekarang ni saya nak tukar kepada 16 hari. Dia jadi apa? Mumayyizah ke ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah. Sebab apa ghairu mumayyizah? Sebab darah kuat. Bila kita pergi pada langkah ketiga, walaupun ada ada darah kuat dan darah lemah, tetapi syarat tamyiz tak dipenuhi, maka bila tak dipenuhi dia jadi GM. Dan GM ini bab muqtadah sebab dia ada adat 5 hari. So, bila dia GM, kita kena ikut adat dia. Adat haid dia berapa? 5 hari. So, mana 5 hari sahaja? Maknanya kita kata 5 hari haid. 5 hari ada darah merah tu. Okey, baki istihadah. Okey, mana kita potong kat sini dia akan jadi 3, yang ni dah jadi 5. So 3 16 ini adalah istihadah. Katalah adat haid dia 5 hari pada
15 hari bulan. Memang haid dia datang. Mana pertengahan bulan. Tu kita nak kira macam mana. Mana kena ikut adat dia lah. Kena ikut adat dia. Sebab sini adat dia awal bulan. Okey. Macam itulah seterusnya. Kita tak tengok dah. Contoh tadi saya buat. Kalau saya buat hitam kat tengah ni pun. Kalau saya tukar hitam 16. Sorry. Kalau saya tukar hitam 16 hari. Merah 5 hari. Adat haid dia 5 hari. Jadi awal bulan. So 5 hari daripada 16 ini adalah haid. Okey, 5 hari. So 11 hari campur 5. Ni 11 campur 5 ni adalah istihadah. Macam tu. Sebab dia kena ikut adat apabila GM. Kena ingat GM ni ada 2 makna. 1, darah sama warna. Dia tengok darah dia sama warnanya sepanjang beristihadah. Ataupun beza warna. Okey, beza warna. Tapi tak cukup syarat Syarat tamyiz. tamyiz. Tu kena ingat. Okey, kena ingat yang tu. Okey, seterusnya ada soalan? Sebelum kita tutup, saya berhenti setakat ni. Sahaja. Kita akan masuk akan datang mu'tadah ghair mumayyizah. Kategori yang kedua, ketiga dan keempat. So kita akan habis bab istihadah. So kita akan habis bab istihadah. Jadi kita akan sambung bab sempurnakan baki suci. So minggu depan insya-Allah kita akan habiskan sampai, saya rasa sempat habis sempurnakan baki suci. Kita sambung sikit bab yang ghair mumayyizah ni. Yang jenis yang kelima sehingga ke yang ketujuh. Kemudian kita akan masuk bab sempurnakan baki suci. Okey, untuk hari ni setakat ni dulu. Ada soalan apa-apa? Ustazah, yang ni slide ke berapa yang nak sambung nanti? Slide 140. Yang ni bab yang ni Okey. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Kalau saya nak bertanya berkenaan menopause boleh? Boleh. Seperti yang yang lalu kata kalau orang tu menopause kemudian dia datang balik dikira haid, betul? Mengikut pandangan Syafi'i, jika cukup syarat-syaratnya dikira sebagai haid. Namun dengan kemudahan kita kata teknologi sekarang, kita boleh tanya pakar. Tanya juga doktor pakar. Saya dalam slide saya awal dulu pun saya ada sebut. Saya memang ulama contemporary pun sebut perlu kita rujuk juga pada pakar sebab kadang-kadang darah itu bukan darah haid tapi mungkin kerana kanser dan sebagainya. Sebab tu bila dah berusia tiba-tiba datang darah, kita kena cek dengan doktor pakar. Jadi kalau doktor pakar kata darah itu adalah darah kerana ada penyakit dalam rahim ke sebagainya, maka darah tu bukan darah haid. Tapi kalau doktor kata tak ada apa-apa masalah pun dengan rahim awak, okey semua, comel semua, tiba-tiba kalau maka kena pakai itu pandangan mazhab Syafi'i dia adalah haid kerana mencukupi syarat-syarat haid. Macam itulah. Adakah itu menunjukkan tanda-tanda awal kanser atau macam mana Ustazah? Oh, yang tu nak kena tanya doktor pakar. Saya ustazah tak ilmu apa ni bagi ubat ubat agama je. Ubat ilmu agama je untuk yang cuma kita tak tahu kadang-kadang sebab tu doktor perubatan kalau bila dah menopause datang darah balik ia merisaukan sebab biasanya mengikut ilmu perubatan yang saya pernah dengar daripada doktor perubatan lah dengan pakar, bila dah umur menopause ni memang darah tak keluar dah. Kalau keluar tu mesti ada sebab-sebab dia biasanya mengikut ilmu perubatan. Jadi kalau bila kita dah cek dengan doktor, semua doktor kata tak ada apa, tak ada fibroid, tak ada cyst, tak ada apa, semua okey, maka kita pegang pada pandangan Syafi'i yang mengatakan ia adalah darah haid. Tapi sementara kita nak dapat keputusan tu kita pegang dululah pandangan mazhab Syafi'i. Kalau cukup syarat-syaratnya sebagai kita kira sebagai darah haid. Sebab asasnya kita nampak darah dan dia cukup syarat-syarat haid.
Nanti kita pakai hukum tu. Tapi kita kena cek juga dengan doktor, dan bila doktor takkidkan ataupun sudah tegaskan bahawa sebenarnya kita kata masalah ini bukan masalah ada berkaitan dengan kanser, naudzubillah ya, naudzubillah. Jadi kita kena kita faham ketika itu dia adalah berpunca daripada penyakit, bukannya haid. Okey. Walaupun warna tu tak semestinya warna merah. Macam tu. Kalau Ya sebab dah 3 warna 5 warna yang kita bincang warna darah tu lah. Sebab maknanya ada dalam kategori 5 warna tu lah. ya. Kalau dia keluar warna hijau ataupun warna yang selain daripada tu atau kebiasaannya kita kata itu biasanya keputihan pun dia akan jadi warna hijau. Dia ada bahasa orang lama. Ustazah Rusmi pernah dengar tak? Saya pernah ada orang tanya saya dulu, saya lupa. Dia ada istilah orang lama-lama ni, bila darah hijau tu dia ada istilah dia. Darah apa saya lupa. Ada masa saya ngajar, ada orang pernah tanya saya, dia sebutlah perkataan tu. Saya kata apa ni? Dia kata dia merujuk kepada darah warna hijau. Itu biasanya keputihan warna hijau. Dia kata, jadi biasanya kalau berlaku macam tu dia macam ada macam kena berjaga-jagalah, macam dia ada bahaya sikit. Wallah alam, saya pun lupa. Warna lumut. Warna lumut. Warna lumut tu. Warna lumut tu lah dia panggil apa? Dia ada istilah orang lama-lama, dia ada apa terminologi tu, saya lupa lah. Nak kena tanya orang lama-lama. Bahasa orang lama kan lain sikit dengan kita bahasa moden ni. Okey, soalan lain? Terima kasih Ustazah. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tangguhkan dulu dengan doa insya-Allah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah minggu depan kalau tak ada halangan kita jumpa lagi. Rasanya dalam kita ni tak lama lagi kita akan masuk bab nifas. Mungkin dalam 4 pertemuan ataupun 5 pertemuan kita akan habis insyaAllah. Okay.